Saya encourage semua orang termasuk students untuk switch on camera. So kita ada interactive session lah. So presenter pun kalau dia tak full screen dia boleh nampak student juga kan. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Azhar Muhammad, salah seorang pensyarah untuk subjek inilah. Walaupun I think hari ni kelas saya tak ada pun dalam sesi ni. Okay. Untuk sesi amali pada petang ini, kita akan dapat perkongsian daripada pegawai-pegawai pertanian, pegawai daripada Taman Putra UPM untuk sesi yang berkaitan dengan penyediaan tanaman apa topik dia, sorry. Untuk sesi yang berkaitan dengan penghasilan anak pokok buah-buahan di topik dan saya difahamkan akan ada 2-3 orang presenter yang akan kongsikan sesi pada hari ini. Jadi saya harap semua para pelajar akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat yang diperlukan, dan kalau ada soalan nanti boleh kongsikan di chat, dan kalau yang daripada Facebook juga boleh kongsikan, nanti kami akan cuba dapatkan soalan tu untuk kita utarakan kepada pembentang. Okay, tanpa membuang masa, saya nak jemput pegawai daripada pegawai pertanian yang akan kongsikan. Yang pertama yang saya difahamkan Cik Said Ghazali akan memulakan sesi ini, dan saya serahkan kepada Tuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Pagi sesi pertama ni kita akan cerita dahulu mengenai pengurusan nursery buah-buahan, specifically kepada nursery buah-buahan. Kita tak cerita mengenai nursery hiasan ke ataupun nursery yang lain, kita lebih kepada nursery buah-buahan. Okay, saya sharekan saya punya slide. Okey, pertama sekali apa itu nursery buah-buahan? Kan, biasa kita tengok nursery buah-buahan di tepi jalan, di tepi bandar kan. Tapi apa yang kita faham mengenai nursery buah-buahan ni? Kalau kita faham nursery buah-buahan ni, definisi dia kalau boleh kita panggil juga kawasan semaya anak pokok buah-buahan. Kawasan ini menyediakan anak pokok buah-buahan yang diperolehi dari biji benih ataupun pembiakan tampang. Kawasan yang ditanam dengan pokok buah-buahan dari klon terpilih bagi menjamin keturunan klon dan bukan tujuan untuk pengeluaran buah. Okey, nursery ini kita buat untuk pengeluaran anak pokok. Kita tak buat, jadi dalam nursery ni tak ada pokok buah lah. Pokok ada tapi bukan untuk penghasilan buah. Kalau penghasilan buah ni kita panggil dusun lah. Okey. Sebaiknya kalau saya tulis juga di bawah ni mengenai skim pengesahan bahan tanaman Jabatan Pertanian. Sebaiknya kalau kita ada satu nursery, jadi pokok-pokok induk yang ada dalam nursery kita, kalau boleh kita dapat persejilan daripada Jabatan Pertanian. Okey. Jadi persejilan ini akan meningkatkan keyakinan pembeli dan juga keturunan anak pokok tersebut. Jadi Jabatan Pertanian akan datang, dia akan inspect kita punya pokok, kita punya daun. Okey, dia sahkan bahawa ini adalah pokok durian musangking. Okey, dia labelkan. Jadi bila kita ambil mata tunas ke atau bahan tanaman daripada pokok induk tersebut dan kita jadikan anak pokok, jadi pokok tu adalah yang tulen. Okey. Seterusnya, cara kita nak pilih kawasan untuk buat satu-satu nursery ni. Kalau boleh kita pilih kawasan yang rata lah. Kalau berbukit kita buatkan teres. Okey, teres tu macam tangga, okey. Kita buat tangga. Kalau boleh kawasan kita juga luas, sebab perlukan kawasan yang luas sebab kita nak menanam pokok-pokok induk di dalam kawasan kita. Seterusnya, berhampiran dengan jalan raya. Bila sebut berhampiran jalan raya ni, dua fungsi. Satu, untuk orang awam ataupun pembeli datang ke nursery kita, membeli produk kita, dan juga bagi diri kita pula untuk membawa masuk bahan mentah kita, baja, tanah ke apa ke. Jadi kalau kita berhampiran dengan jalan raya, mudah untuk kita buat kerja kita. Seterusnya,
bila kita nak pilih satu kawasan nursery, kita mesti juga memilih kawasan yang berhampiran dengan sumber air. Sama ada air pipe biasa ke, ataupun pipe GBA ke, ataupun kolam ke, ataupun lombong ke, ataupun sungai. Alright. Tapi kalau kita gunakan pipe daripada syabat ataupun daripada pembekal air, kita akan kena bayar. Tapi kalau kita gunakan pump, mana kos kita dari segi diesel pula lah, penggunaan diesel. Seterusnya, mudah mendapatkan bahan mentah. Macam saya katakan tadi, kita berhampiran dengan jalan raya untuk kita membawa masuk bahan mentah. Umpamanya macam ni, kita dekat dengan kawasan yang ada, yang boleh ambil tanah peroi, mudah kita nak bawa masuk baja, bawa masuk pasir. Dan juga senang untuk mendapat tenaga kerja. Macam kita di UPM ni, kita dah gajikan orang lah kan. UPM dah gajikan orang. Tapi kalau kita nak buat sendiri, macam mana kita nak dapat tenaga kerja? Kalau kita nak buat di kampung, adakah pemuda kampung boleh tak bekerja kita? Ataupun orang-orang tua di kampung yang masih berminat untuk bekerja, boleh tak kita gunakan tenaga mereka sebagai tenaga kerja kita? Seterusnya, ini adalah secara umumnya lah layout ataupun susun atur untuk satu-satu nursery buah-buahan. Kalau anda perasan, macam saya katakan tadi, kita berhampiran dengan jalan raya. Kemudian kita ada tanah pokok induk di keliling kawasan kita. Dan tanah peroi pun kalau bolehlah berhampiran dengan tempat kita. Kalau tidak, kalau tak ada tanah peroi ni, maka kita kena bawa masuk lah menggunakan lori ke apa ke, kita beli dan bawa masuk ke nursery kita. Seterusnya, kita ada rumah campuran tanah. Dan juga mungkin kita boleh juga gabungkan dengan store. Petak semaian untuk kita semai biji-biji benih. Alright? Dan juga rumah-rumah teduhan lah. Yang ni rumah-rumah teduhan untuk kita letakkan pokok penanti, pokok cantuman. Apa benda pokok penanti, apa benda pokok cantuman nanti akan diterangkan lah. Okey? Ada juga rumah pekerja dan kolam air. Kolam untuk sumber air, ataupun kalau tak ada kolam dan sama ada sungai ke ataupun sumber air daripada pembekal, Jabatan Bekalan Air. Dan kalau boleh macam saya katakan, berhampiran dengan jalan raya tu kita boleh letakkan ruang jualan kita. Ruang jualan, jadi mana je pokok yang dah ready untuk dijual, kita akan pindahkan ke hadapan. Jadi kalau boleh kita tak nak pembeli dia merayau lah dalam kawasan kita kalau boleh. Kita cuba berurusan dengan pembeli di ruang hadapan yang berhampiran dengan jalan raya. Bila dia parking kereta, dia dah beli pokok dan dia boleh terus. Kalau biasa je kalau kita lihat nursery-nursery yang ada, dia cuma ada ruang jualan berhampiran dengan jalan raya. Tapi yang lain-lain ni tak ada. Sebab dia ruang biasanya orang buat nursery ni jauh daripada tempat yang ramai orang. Tempat yang ramai orang berkunjung. That's why kita tak nampak lah semuanya dalam satu tempat. Kecuali di UPM ni because kita dah diberi satu kawasan begini dan kita boleh buat lah segalanya dalam satu tempat. Okay. Seterusnya, apa aktiviti utama yang kita buat dalam nursery ni? Okay. Basically inilah 6 aktiviti utama bila kita sebut dalam pengurusan nursery. Pertama, kita nak menyediakan media tanaman. Yang kedua, kita nak menyemai biji benih. Yang ketiga, kita nak menjaga penjagaan kawasan mata tunas. Kawasan mata tunas ni maksud saya kawasan pokok-pokok induk tu tadilah. Keempat, kita nak menjaga kawasan pokok penanti dan cantuman. Okey. Pokok-pokok yang dalam polybag tadi tu pun kita kena maintenance, kita kena buat jaga, kita kena buat penyelenggaraan juga. Yang kelima, menjalankan pembiakan pokok buah-buahan, dan yang keenam, jualan. Okey, roughly inilah 6 aktiviti utama yang kita buat dalam pengurusan nursery buah-buahan. Okey, yang pertama tadi penyediaan media tanaman. Alright. Mengisi tanah campuran ke dalam polybag sebagai persediaan untuk memindahkan anak pokok penanti dari petak semaian atau anak pokok yang telah ditut, dimarkot. Nisbah 732, 321. Apa maksud nisbah ni? 3 adalah tanah peroi, 2 adalah
baja organik dan satu adalah pasir. Alright. So ini kita panggil dia media tanaman. Alright. Sebab kita ni menjual anak pokok. Jadi anak pokok kita akan letak dalam polybag. Kalau kita nak letak dalam pasu tidak sesuai because pokok buah kita akan tanam pembeli atau pelanggan kita akan terus tanam ke tanah. Jadi no point kita letak dalam pasu. Lainlah kalau pokok bunga hiasan, jadi dia boleh terus kekal dalam pasu. Pokok buah jarang, bukannya tak boleh letak dalam pasu, tapi kena gunakan pasu yang besar. Right? Jadi kita tak buat pokok buah-buahan ni untuk jualan kita letak dalam pasu, tapi sebaliknya kita letak dalam polybag. Okay? Dalam polybag tu pula, inilah nisbah dia yang sebaiknya. Tapi untuk amalan kami di UPM, kami tak buatlah tanah peroi baja organik ni. Kalau untuk teori ini dia. Tapi amalan kami di sini, kami cuba gunakan tanah peroi sahaja. Sebab pada kami, anak pokok tu akan duduk dalam polybag selama paling minimum pun daripada kita semai biji benih sampai kita nak jual lebih kurang minimum 12 bulan. 12 bulan kemudian dia akan pindahkan ke ladang, ke dalam tanah. Jadi kita nak mengurangkan kos baja kita nak kurangkan pembelian pasir. Jadi kita gunakan tanah perut, walau bagaimanapun kita akan baja dia terus ke dalam polybag. Alright, untuk sementara sebelum dia jual. Berlainan dengan pokok hiasan, pokok hiasan memang dia akan buat begini because macam saya katakan tadi, dia pokok hiasan ni terus disediakan dalam pasu. Jadi pasu tu boleh terus dihiaskan di rumah pembeli. Alright. Pokok buah-buahan tak adalah orang nak terus biarkan dalam polybag kan. Jadi dia akan terus tanam ke tanah. Bila tanam ke tanah nanti dia akan baja terus ke tanah nanti. Okay, so ini aktiviti pengurusan yang pertama, penyediaan media tanaman. Yang kedua, penyemaian biji benih. Penyemaian biji benih ditanam di dalam petak semaian yang berisi pasir sungai. Dipindahkan ke dalam polybag setelah biji benih berusia 1 hingga 2 bulan atau mengeluarkan 3-4 helai daun bergantung kepada jenis pokok. Alright. Jadi biji benih kita akan letakkan dalam petak semaian. Okey, petak semaian ni kalau nak cakap kalau anda tengok tanah perkebunan tu yang ada benteng keliling tu lebih kurang macam itulah. Tapi letak pasir sungai. Kenapa kita gunakan pasir sungai? Kita tak gunakan tanah peroi, kita tak gunakan pasir lombong, kita tak gunakan pasir yang lain. Kita gunakan pasir sungai. Kita gunakan pasir sungai because butiran pasir sungai ni dia lebih kasar berbanding dengan pasir lombong. Jadi bila kita nak cabut anak pokok tu nanti, akar dia tidak terputus. That's why kita gunakan pasir sungai. Walau bagaimanapun pasir sungai ni agak mahal lah berbanding dengan pasir lombong. Pasir lombong ni murah lah sikit, tapi because nak ambil pasir ni daripada sungai, jadi dia kos dia agak tinggi. Walau bagaimanapun petak semaian ni sebenarnya tak banyak. Kita macam kami di sini kita ada 4 petak semaian lah. Jadi di dalam petak semaian ni lah kita semai biji itu, biji macam ni contohnya biji durian. Kita semai dalam ni, kita susun biji durian rapat-rapat. Bila pokok dah besar dan kita akan pindahkan ke dalam polybag. Okey, pindah ke dalam polybag. Kalau macam pokok durian ni dia ada lagi satu stage untuk kita buat cantuman. Tapi kalau macam di bawah ni, ini contoh pokok durian Belanda. Biasanya durian Belanda kita semai daripada biji dan bila pindahkan ke dalam polybag, bila pokok ni dah besar lagi dalam masa 3 ke 5 bulan dah kita dah boleh terus jual. Okey, ini aktiviti kedua, penyemaian biji benih. Aktiviti ketiga, penyediaan kawasan mata tunas. Okey, kerjaan kawasan mata tunas ataupun kawasan induk tadi, induk pokok buah-buahan. Ditanam dengan pokok dari klon terpilih. Jarak tanaman 3 kali 3 meter ataupun 4.5 meter. Alright. Kalau kita tanam untuk buah-buahan ataupun kawasan dusun, kita tak boleh tanam rapat-rapat 3 meter. At least kita kena tanam 10 meter. Because kita nak hasilkan dusun untuk menghasilkan buah. Jadi bila perlukan hasilkan buah, pokok jauh, jadi pokok tu tidak akan jadi tinggi. Okay, tapi kalau untuk nursery, kita boleh tanam rapat-rapat because kita bukan untuk penghasilan buah. Sebaliknya, kita nak dapatkan bahan tanaman. Umpamanya kita nak ambilkan mata tunas ataupun kita nak tut.
kita nak ranting dia. Jadi kita tidak perlukan buah. Jadi that's why kita boleh tanam rapat-rapat. Alright? Daripada klon terpilih. Okey. Dalam kalau ikutkan macam contoh durian. Durian ni kalau yang telah didaftarkan di Jabatan Pertanian dah sampai di 216 apakah. Okey. Dah ada 216 klon durian. Tapi kita tak tanam semua because yang kita cuba yang popular sahaja, yang ada permintaan sahaja yang kita tanam. Okey. Jadi tak perlu kita tanam kecuali lah kalau kita nak buat herbarium. Herbarium ni memang macam museum tanaman lah. Kalau dia nak simpan genetik untuk pokok klon durian ada. Dia kena cuba carilah sampai 216 klon ni. Tapi kalau untuk nursery tak perlu, tapi lebih kepada klon terpilih. Okey. Masih lagi dalam penjagaan kawasan mata tunas. Okey. Kawasan ni kita perlu juga baja. Walaupun kita tak ada buah dia, tapi kita nak ranting dia, daun dia, mata tunas dia. Jadi kita kena buat pembajaan. Pemangkasan, kita nak pokok ni rendah. Tak perlu pokok ni tinggi atau besar. Pokok buah-buahan, kalau kita tanam rapat, tendensi untuk dia meninggi akan terjadi. Because dia pokok ni akan berlumba-lumba untuk mendapatkan cahaya matahari. Bila dia cuba dapat cahaya matahari, dia bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari, dia akan meninggi. Kecuali kalau di ladang tadi kita tanam jarak-jarak, dia tak bersaing untuk dapat cahaya matahari. Jadi dia akan merendang. Jadi pokok dia tidak akan tinggi lah. Tinggi dia yang stabil lah, yang tu. Tapi di sini kita kena buat kerja-kerja pemangkasan. Penyulaman. Sekiranya ada pokok yang mati dan kita kena sulam. Dan juga kita walaupun pokok ni dah besar, sekali-sekala kita kena siram. Terutamanya bila kita nak mengambil bila kita nak ambil mata tunas daripada pokok tersebut, kita kena siram. Maknanya kena adalah sistem pengairan. Okey. Okey. Di samping itu juga kita kena juga menguruskan rumpai dan juga perosak di dalam kawasan mata tunas kita, dalam kawasan pokok-pokok induk kita. Kalau kita tak jaga rumpai, memang kawasan itu tenggelam lah, tak nampak apa hasil dia nanti kan. Kita tak nampak pokok kita. Jadi kita kena baja, kita kena jaga rumpai dan sekiranya ada perosak, dan kita kena jaga. Okey. Ada argument lah bila nak menggunakan racun, okey, dalam satu kawasan. Ada yang kata kita kena buat secara bermusim ataupun ada schedule, ada jadual. Ada yang kata bila berlaku je kerosakan ataupun serangan serangga baru kita pulih, baru kita rawat. It depends pada pengusaha mana yang terbaik. Kalau untuk rumpai biasanya kita akan buat secara bermusim, maknanya kita ada jadual. Kalau untuk untuk serangga, dan kita akan rawat, bukannya setiap 3 bulan kita bagi racun serangga. If possible kita cuba kurangkan penggunaan racun-racun ni lah dalam kawasan kita. Okey, aktiviti keempat, penjagaan kawasan pokok penanti dan juga pokok cantuman. Biasanya pokok penanti dan pokok cantuman ni dia duduk dalam rumah teduhan, okey, dan polybag disusun dalam barisan penyiraman pokok penanti setiap hari. Okey, ini contoh pokok durian. Okey, pokok durian ni disusun 2 atau 3 polybag dalam satu baris. Dan ada ruang kosong. Bila ada ruang kosong ni mudah kita buat kerja-kerja penyelenggaraan. Kita nak merumpai, sedang kita nak bawa wheelbarrow kita tolak kita tu. Okay. Dan juga penyiraman. Menggunakan, macam kita kalau kita gunakan air kolam, yang mana air kolam menggunakan pump diesel, pump air, dapat air akan menyalurkan ke kawasan kita. Seterusnya penjagaan, masih lagi tajuk penjagaan kawasan pokok penanti, kita kena baja. Macam saya katakan tadi, kita menggunakan topsoil saja kan, kita tak buat ni 732 ataupun 321. Jadi masa inilah kita akan buat pembajaan. Biasanya untuk pokok yang dalam polybag ini, kita tidak gunakan baja kimia. Kita gunakan baja organik. Okey, baja organik ni
tidak sangat korosif ataupun dia tidak akan menyebabkan pokok menjadi melecur. Okey. Baja organik ni baja itik ayam, baja itik kambing dan sebagainya lah. Tapi yang kita guna ni baja organik yang telah diproses lah. Okay, dia jadi dalam bentuk pellet. Pengurusan rumpai secara manual. Okey, dalam polybag ni kita tak boleh guna racun lah. Okey, racun rumpai kita tak boleh. Jadi kita kena cabut rumput tu, rumpai secara manual. Dan pengurusan perosak, macam saya katakan tadi, jika ada ataupun jika perlu. Kalau tak ada perosak, daun, tak ada nampak serangga ke kelapuk ke apa ke, dan kita if possible kita jangan terus menggunakan racun lah, racun perosak. Okey. Seterusnya, anak pokok yang berjaya dibiakkan dan sihat biasanya selepas 3 ke 4 bulan dipindahkan ke ruang jualan. Okey, daripada kawasan rumah teduhan tadi kita akan pindahkan ke ruang jualan supaya pembeli tidak akan mengganggu pekerja semasa dia buat kerja cantuman ke buat kerja penyelenggaraan. So ada satu ruang khas yang dia boleh ambil, kalau boleh dia self service lah. Dia boleh datang, dia boleh pilih, kita dah letakkan label ke apa, berapa harga, dan dia boleh terus ambil pokok yang dia nak. Okay. Okey, aktiviti kelima, menjalankan pembiakan pokok buah-buahan. Ini salah satu lagi aktiviti dalam pengurusan nursery. Memperbanyakkan pokok buah-buahan dijalankan di kawasan pokok penanti bagi mengurangkan pergerakan pokok penanti, akan dihuraikan diamali minggu hadapan. Bukan minggu hadapan, sekejap lagi kita akan huraikan. Okey, sekejap lagi Cik Karizan akan ceritakan apa teknik yang kita buat, pembiakan yang kita buat di nursery kita. Macam saya katakan tadi, if possible, pokok penanti, apa-apa cantuman yang kita nak buat, kita terus buat pada pokok penanti, dan pokok penanti ni tak perlu dipindah-pindahkan selalu. Okey, umpamanya kalau anda dah duduk dalam bilik aircon, tiba-tiba anda kena buat amali di bawah cahaya matahari panas, mungkin anda pun tak tahan lah. Kerja-kerja macam terkejut sekejap kan. Okey, begitu juga dengan pokok. Jadi kalau pokok tu daripada biji yang kita ambil daripada petak semayan, kita masukkan dalam polybag. Daripada polybag tu dia besar. Bila dia dah besar, kita akan buat cantuman. If possible, pokok tu duduk di satu tempat. Sehinggalah bila kita nak jual, barulah kita angkat polybag tersebut, pindah ke ruang jualan. Okey. Sekejap lagi Cik Karizan akan huraikan apa jenis pembiakan pokok buah-buahan yang kita jalankan di nursery kita. Okey, dan akhir sekali aktiviti ke-6, jualan. Apa yang kita buat untuk jualan di ni? Kita pertama sekali kita jual anak pokok lah. Okey, kita boleh anak-anak pokok, sebab ada pokok yang datang daripada biji benih ataupun yang kita cantum, kita jual. Di samping itu kita juga ada nursery yang jual kayu mata tunas dan sayon. Sayon ni adalah pucuk pokok klon. Kayu mata tunas ni kalau umpamanya pokok durian, okey, katakan duri hitam, okey, duri hitam D200, kalau orang tu dia dah biasa juga mencantum, tinggal lagi di dalam kawasan dia ataupun dalam nursery dia tak ada pokok induk, dia boleh belilah daripada nursery lain. Jadi biasanya dia akan jual lah dalam kalau 1 meter ataupun 30 cm batang kayu tu mungkin ada 10 mata tunas, mungkin dia jual dalam RM5 ke apa ke. Alright. Sayon ataupun macam ni pucuk pokok klon. Okey, katakan pokok mangga, 6 dok mai ke cokanan ke. Okey, setengah nursery dia tak jual anak pokok tapi dia jual ranting ataupun pucuk-pucuk pokok mangga. Tapi daripada klon yang terpilih lah kan. Jadi ada value lah maksudnya. Jadi pokok yang kita tanam di sekeliling nursery kita tu pun sebenarnya walaupun kita untuk tujuan kita juga boleh mendapatkan hasil daripada penjualan dia. Okey, di samping itu nursery ataupun tempat jualan tu kita boleh juga letakkan tanah campuran. Okey, yang kita buat tadi 732 atau 321 kita boleh packkan, kita boleh jual. Mungkin 1 kilo 3 kilo mungkin RM5, RM10, it depends. Right. Kita juga boleh jual baja organik, kita boleh jual juga racun, rumpai dan serangga. Tapi racun, rumpai dan serangga ni memerlukan lesen dan juga cara penyimpanan dia ataupun cara pameran dia agak berlainan lah.
Because dia tak boleh duduk dalam bilik aircon, dia kena duduk bilik yang mempunyai pengenderaan. Okay, kalau tidak, kalau bilik itu bertutup dan dia bau fume daripada racun tadi mungkin akan memenuhi bilik. Sangat-sangat bahayalah. That's why kena ada license lah. Kena ada license kebenaran untuk kita menjual racun rumpai dan serangga. Okay, kita juga boleh jual pasu, kita boleh juga jual bahan alatan pertanian dan juga lain-lain. Kalau macam di UPM ni, kita ada Putramat. Putramat dia ada juga jual sayur-sayuran yang ditanam di kebun sayur ataupun bila musim buah daripada ladang 5, ladang 6 buah ataupun daripada pucung hantar ke pusat jualan. Okey. Okey, setakat itu saja presentation saya. Mungkin soalan kita akan buat hujung sesi nanti, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk mengenai cantuman pula. Okey, sekejap. Terima kasih Tuan Said. Saya rasa kita boleh teruskan dengan yang seterusnya. Bagi mukadimah dulu. Okay. Alright. Hantu kak. Tutup. Silakan. Sekejap tuan. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. So, saya akan teruskan untuk kelas petang ni dengan tajuk yang seterusnya lah, berkenaan dengan pembiakan tanaman untuk pokok buah-buahan yang kita biasa buat di tempat kita lah, di nursery UPM kita. Okey, so saya akan sambung untuk kelas petang ni untuk pembiakan tanaman buah-buahan yang biasa kita buat di nursery kita, di nursery UPM di TPU ni. Baik, pembiakan tanaman pokok buah-buahan ni pada asasnya kita buat untuk menghasilkan pokok-pokok baru melalui kaedah-kaedah seperti biji benih, keratan, cantuman, tissue culture dan sebagainya lah. Dan pembiakan tanaman ni adalah amalan yang paling biasa kita buat di kebanyakan nursery-nursery termasuk nursery luar untuk menghasilkan pokok pada jumlah yang banyak lah. Dan tujuan utamanya adalah untuk jualan. Pembiakan tanaman ni pada asasnya terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama secara seksual, iaitu menggunakan biji benih. Kalau kita tengok dia sebenarnya proses perkembangan jantan dan betina untuk menghasilkan biji benih lah. Dan jenis pembiakan yang kedua iaitu secara aseks ataupun menggunakan kaedah pembiakan secara vegetatif ataupun secara tampang. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan pokok baru yang tulen yang sama ciri-ciri dia dengan pokok asal dia ataupun pokok induk. Dan kita gunakan bahagian-bahagian pokok ataupun bahagian-bahagian pada tanaman tu pada bahagian-bahagian tertentu lah, seperti keratan, daun ataupun cantuman. Baik, kita tengok dulu pembiakan biji benih ni. Tiap-tiap pembiakan ni ada kebaikan dia ataupun dan ada keburukan dia lah ataupun kelemahan dia. So untuk pembiakan secara biji benih ni, kebaikan dia adalah dia boleh menghasilkan satu pokok baka yang baru. Maksudnya dia ciri-ciri pokok tu mungkin tak sama pun dengan ciri-ciri pokok asal dia. Kemudian dengan biji benih ni murah dan kita boleh hasilkan dengan banyak. Contohnya macam kita makan durian kan ataupun rambutan, biji dia tu kita boleh semai dan
dan kita boleh dapat pokok yang baru dengan kuantiti yang banyak lah. Dan yang paling penting sekali kalau dekat tempat kita di nursery kita ni, biji benih ni kita gunakan untuk kita dapatkan pokok penanti. Pokok penanti ni ada pokok yang kita dapat daripada biji benih yang kita semai lah, sebab pokok tu takkan sama dengan pokok induk dia kan. Jadi kita perlukan pokok penanti ni untuk kita buat pembiakan yang kedua tadilah secara asek, iaitu pembiakan tampang tu. Okey, keburukan ataupun kelemahan pembiakan biji benih ni, dia mengambil masa yang lama lah untuk mencapai tahap matang. Contoh macam pokok durian kan, kalau kita semai dengan biji benih saja, tempoh untuk kita dapat untuk pokok tu berbuah dia akan ambil masa sampai 9 tahun dan ke atas kan. Berbanding kalau kita buat pembiakan secara tampang. Kelemahan yang kedua dia, macam saya kata tadi, biji benih ni kalau kita semai pokok dia, tak sepenuhnya pokok tu akan mewarisi ciri-ciri asal pokok induk tu. Mungkin buah dia akan lain lah daripada pokok induk yang asal ni. Contoh macam kita makan buah durian musangking, lepas tu kita semai biji dia, kita tak semestinya akan dapat buah yang ciri-ciri dia sama dengan pokok musangking tu. Dan seterusnya boleh dibiak pada masa tertentu je. Contoh macam pokok-pokok yang bermusim macam rambutan, manggis, durian ni kan dia bermusim kan. Jadi kita nak dapatkan biji benih tu hanya pada musim dia je. Baik, untuk pembiakan tampang pula, kebaikan dia adalah kita boleh dapatkan satu pokok baru yang tulen yang memang serupa ciri-ciri pokok tu dengan pokok induk dia. Tapi kelemahan dia, yang pertama dia memerlukan kemahiran. Nanti bila kita pergi pembiakan, kita akan tengok secara satu-satulah contoh pembiakan yang biasa kita buat kat sini. Nanti kita akan tengok kenapa dia memerlukan kemahiran untuk dapatkan pokok yang baru ni. Kemudian peratus kejayaan untuk pembiakan tampang ni memang bergantung pada kemahiran lah. Kalau kita tak mahir, memang susah nak dapat. Contohnya macam kita buat cantuman mata tunas pada durian kan. Memang tahu saja belum tentu kita boleh, bila kita buat tu dia akan berjaya lah. Memang perlukan kemahiran. Dan yang ketiga, memerlukan pokok penanti lah kalau kita nak buat pembiakan tampang ni. Contohnya macam kita buat pembiakan baji dan cantuman mata tunas nanti, kita memang perlukan sangat pada pokok penanti lah. Dan kebanyakan pokok penanti yang kita perlukan ni macam saya kata tadi, kalau kita semai biji, dia mungkin kita nak dapatkan tu bergantung pada, kalau ada setengah buah-buahan, dia ada pada musim-musim tertentu je. Kalau luar pada musim buah tu, kita tak dapat pun untuk hasilkan pokok penanti tu. Baik, ini kaedah pembiakan. Kalau secara seksual, kita menggunakan biji benih lah. Kalau biji benih ni memang mudah lah, kita makan, kita ambil biji dia dan kita semai, kita dapat satu pokok yang baru dan kita boleh dapat dalam jumlah yang banyak lah. Kalau untuk Essex, contoh yang kita akan tunjuk hari inilah, cantuman menggunakan keratan, menggunakan cantuman tut dan kutu tisu. Baik, kita akan mula masuk contoh-contoh pembiakan yang biasa kita buat dekat nursery kita di TPU ni. Pembiakan yang pertama yang kita akan kongsi ni adalah kaedah tut ataupun makot. Makot ni kita buat pembiakan ni pada pokok ataupun dahan atau ranting pada pokok induk dia, pokok induk tu sendiri, pokok induk yang macam kalau tengok slide Tuan Syed tunjuk tadi, ada kawasan pokok mata tunas kan. Kita akan buat di pokok tu. Contohnya macam pokok limau, pokok longan dan pokok jambu.
Ini alat-alat yang kita gunakan untuk membuat cantuman tut ataupun makot. Yang pertama ni gunting pemangkasan ataupun sketius. Kemudian pisau cantuman, tali untuk kita ikat, dan plastik duk sinar ni untuk kita bungkus media pengakaran tu. Kemudian yang macam buah carom ni, itu jiffy yang kita guna dekat sini, memang kita guna jiffy sepenuhnya lah. Kita tak guna pun tanah campuran yang lain-lain ni. Dan yang sebelah kanan ni adalah hormon pengakaran. Kalau hormon pengakaran ni kita guna untuk membantu ataupun menggalakkan akar lebih cepat keluar lah pada kelaran yang kita akan buat nanti. Okey. Untuk kaedah cantuman tot ataupun makot ni, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena pilih pokok dan ranting yang sihat. Janganlah pilih pokok yang dah nak mati ataupun ranting yang dah nak mati yang berpenyakit. Pertama sekali kita kena pilih pokok dan ranting yang sihat. Kemudian kita kena potong ranting, daun ataupun dahan yang kita tak perlukan dekat tapak kelaran yang kita nak buat tu. Lepas tu kita akan buat kelaran pertama betul-betul di bawah mata tunas, ataupun kalau mudahnya kita kata knot daun kan. Dekat situ kelaran yang pertama, dan kelaran yang kedua kita akan buat di bawah pada kelaran pertama tu lebih kurang 2 atau 3 cm ataupun sebesar saiz jiffy yang kita ada lah. Kemudian kita akan buat kelaran melintang dan kita akan kopek kelaran tu. Kita akan kopek kawasan yang kita dah kelar ni, kita akan kopek macam ni, contoh kita kopek kan. Kemudian kita kena kikis bahagian yang kita dah kelar tu. Tujuan dia adalah untuk kita buang lapisan cambium. Kita tak nak lapisan cambium ni masih ada, jadi kita kena kikis je. Lepas tu baru kita akan sapu dengan hormon pengakaran lah. Hormon pengakaran ni kita akan sapu pada kelaran yang pertama, bukan kelaran kedua. Sapu dekat kelaran yang pertama je, sebab dekat situlah tempat akar akan keluar nanti. Kemudian kita akan ikat dulu plastik dengan tali. Untuk dengan tali rafia tadi, kita akan ikat dulu plastik pembungkusan ni dekat bawah pada kelaran yang kedua. Lepas tu kita akan ambil media pengakaran tu, macam dekat tempat kita sini kita guna jiffy yang macam buah carom tuan-tuan nampak tadi tu. Kalau kita rendam dan lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit, kita akan dapat macam ni lah bentuk dia. Jadi kita akan potong dia dan kita akan lekatkan pada kawasan kelaran yang kita dah buat tadi. Kemudian kita akan balut lah, kita akan bungkus media pengakaran tu, jiffy tadi tu, dan kita akan ikat sebelah atas, ikat dengan kemas lah. Dan tuan-tuan akan dapat bentuk dia macam ni lah, macam gula-gula ni kan. Okey, ini contoh tut yang dah berjaya, dan biasanya kita akan tengok selepas 1 hingga 3 bulan lah, bergantung pada jenis tanaman ataupun pokok buah-buahan yang kita buat cantuman tut ni. Okey, untuk kaedah pembiakan pokok buah-buahan yang kedua yang biasa kita buat di tempat kita di sini adalah cantuman mata tunas. Untuk cantuman mata tunas ni, pokok baka ataupun mata tunas yang kita nak tu kita cantumkan dengan pokok penanti. Pokok penanti tu pokok yang kita semai biji dia tadilah. Contoh-contoh pokok yang biasa kita buat untuk cantuman mata tunas ni adalah pokok durian, pokok rambutan dan juga pokok pulasan.
Okey, untuk cantuman mata tunas ni, pertama sekali kita kena sediakan dulu pokok penanti dia kan. Pokok penanti yang kita semai dengan biji tadi, kita kena sediakan dulu pokok tu. Kita kena buang dulu semua ranting ataupun daun yang ada pada bahagian bawah pokok tu. Kemudian anggaran ketinggian daripada paras tanah untuk kita buat cantuman mata tunas ni lebih kurang 15 cm lah daripada paras tanah dekat dalam polybag tu Lepas tu kita akan buat kelaran yang pertama macam tuan-tuan tengok kat dalam gambar ni, daripada bawah ke atas lebih kurang 2 hingga 3 cm, kiri dan kanan macam ni. Kiri dan kanan kan, lebih kurang 2 ke 3 cm ataupun sepanjang kayu mata tunas yang kita akan dapat nantilah. Kemudian kita akan buat satu kelaran melintang di bahagian atas 2 kelaran tadi. Lepas tu kita akan kopek kelaran tu ataupun kita akan lekangkan dulu kelaran tu dan kita buang 3/4 daripada kelaran yang kita kopek tadi. Untuk kita tinggalkan, kalau tuan-tuan nampak dekat bawah ni ada macam bahagian yang kita boleh selitkan kayu mata tunas nanti. Yang ni biasanya kita panggil pelidah lah. Tujuan dia adalah untuk kita mudah bila kita nak selitkan kayu mata tunas nanti, dia tak jatuh lah. Okey, persediaan yang kedua, kita kena ambil kayu mata tunas yang kita daripada klon yang kita dah pilih lah. Contohnya macam klon durian musangking ke macam ni. So kita kena buat dulu kelaran kiri dan kanan sama macam yang kita buat pada pokok penanti tadi. Kemudian kita kena rautkan kayu mata tunas tu. Rautkan dia sekali dengan kayu dia. Lepas tu kita perlu kopek ataupun asingkan kayu dengan mata tunas yang kita nakkan tadi tu. Kita kena kopek macam ni, kena kopek dengan cermat lah. Kalau buat kasar-kasar ni boleh patah dia punya ni. Kemudian kita akan selitkan mata tunas yang kita dah dapat tadi pada pokok penanti macam yang tuan-tuan tengok dekat dalam gambar tadi lah. Macam yang saya sebut tadi, kalau kita tak buat pelidah ni, bila kita nak ikat nanti ataupun kita nak lekatkan ni akan jadi masalah lah, susah sikit. Okey, lepas tu kita akan gunakan pita cantuman untuk kita ikatkan kayu mata tunas ni dengan pokok penanti lah. Dan kita akan dapat hasil dia macam ni lah. Satu perkara sebelum untuk cantuman durian yang tuan-tuan tengok contoh ni, masa kita balut dia, jangan balut sekali mata tunas yang ada tu, kena tinggalkan bahagian mata tunas tu terkeluar daripada balutan tu. Dan satu lagi perkara yang penting ketika buat cantuman mata tunas ni, sebenarnya kita kena buat dengan cepat. Itu yang kita kata tadi memerlukan kemahiran yang tinggi kan. Sebab semua perkara ni perlu cantuman ni perlu dibuat dengan cepat sebab kita tak nak lapisan cambium tu kering. Berbeza dengan cantuman tut tadi, kita kikis lapisan cambium tu sebab kita tak nak lapisan cambium tu. Tapi untuk cantuman mata tunas ni kita kena buat dengan cepat supaya lapisan cambium tu tak kering. Lapisan cambium yang ada pada pokok penanti dan juga lapisan cambium yang ada pada kayu mata tunas tu tak kering untuk kita dapatkan peratus kejayaan yang tinggilah. Dan masa yang sesuai untuk kita buat cantuman ni selalunya pada awal pagi ataupun lewat petang lah, untuk kita kurangkan peratus cepat ni kering lapisan cambium tu Dan selepas 21 hari
kita akan tengoklah sama ada cantuman ni berjaya ataupun tidak lah. Kalau dia berjaya, kita akan nampak kayu mata tunas tu masih hijau dan akan ada pucuk sikit yang akan keluar daripada mata tunas tu. Kalau dia berjaya, kita akan potonglah plastik yang pita cantuman yang kita dah buat ni, kita akan potong lah. Baik, untuk cantuman yang biasa kita buat ataupun kaedah pembiakan tampang yang biasa kita buat dekat sini, satu lagi adalah cantuman baji. Untuk cantuman baji ni, pokok baka ataupun sayon yang ataupun pucuk macam yang tuan-tuan dengar masa Tuan Syed present tadi, ada jual sayon dan pucuk kan. Sayon dan pucuk tu kita akan cantumkan pada pokok penanti, pokok biji yang kita tanam lah. Dan contoh-contoh pokok buah yang biasa kita buat cantuman baji ni seperti pokok mangga, manggis dan juga ciku. Okey, untuk cantuman baji, pertama sekali pokok penanti yang kita dah sediakan tu, lebih kurang umur dia lebih kurang 3 hingga 4 bulan. Kita akan potong bahagian atas pokok penanti tu menggunakan sketius macam ni. Sebaik-baiknya masa kita potong pokok penanti ni, bahagian yang kita potong tu kalau boleh sama saiz dengan saiz sayon yang kita dapat. Kemudian bila kita dah potong pokok penanti tadi, kita gunakan pisau cantuman, kita akan buat belahan pada bahagian tengah batang pokok penanti tadi, lebih kurang 1 hingga 2 cm. Dan sayon ataupun pucuk yang daripada pokok baka yang kita nak tadi, kita kena buang semua daun ataupun pucuk dia dan tinggalkan lebih kurang 2 hingga 3 helai daun atau pucuk, dan kita potong pula daun atau pucuk yang kita tinggalkan tu separuh macam ni. Kemudian pada pangkal sayon ataupun pucuk tu, kita akan buat baji ataupun bentuk V pada bahagian pucuk tu, pada bahagian pangkal sayon ataupun pucuk tu lah. Okey, nanti selepas kita buat baji pada bahagian hujung sayon tu, tuan-tuan akan dapat bentuk dia macam ni lah, yang saya kata bentuk baji ataupun bentuk V ni ya. Kemudian kita akan selitkan sayon tadi pada pokok penanti yang kita dah buat belahan dia tu tadi. Nanti kita akan dapat macam ni lah. Kalau sekiranya sayon ataupun pokok penanti, saiz pada batang sayon ataupun pokok penanti tu tak sama, perkara yang penting lah untuk membantu kita dapatkan peratus kejayaan yang tinggi, kita kena pastikan bahagian sisi antara sayon ataupun pokok penanti tu selari. Sebab kita nakkan lapisan kambium pada sayon ataupun pokok penanti dengan lapisan kambium pada pokok penanti dengan sayon ni, dia melekat antara satu sama lain. Kalau kita tengok lapisan kambium ni, dia berada pada antara kayu dan juga kulit pada batang pokok tu lah. Kemudian kita akan gunakan pita cantuman untuk kita ikat sayon dan juga pokok penanti tadi, untuk kita ikat ataupun kita balut dan kita tutup sampai ke paras di mana kita buat baji belahan baji ataupun bentuk V tadi pada sayon tu. Dan kita akan dapat bentuk macam ni lah. Ikatan ni tak perlu terlalu kuat, yang penting dia kemas dan boleh menghalang air daripada masuk pada bahagian cantuman yang kita buat tu lah. Kemudian kita akan gunakan plastik pembungkusan macam
kita sekarang dekat sini kita gunakan plastik aiskrim ni je. Dan kita akan sembuh dengan racun kulat lah untuk elakkan daripada bahagian yang kita buat cantuman tadi tu berkulat, dan kita akan sekup ataupun kita akan tutup bahagian cantuman tadi macam ni. Nanti kita akan dapat macam ni lah hasil dia. Dan pokok yang dah siap kita buat cantuman ni, kita kena letakkan di bawah naungan yang mempunyai 30 hingga 40% kadar ketelusan cahaya lah. Dan biasanya selepas 14 hingga 30 hari baru kita akan tengok, dia bergantung pada jenis pokok buah-buahan tu. Selepas 14 hingga 30 hari kita akan tengoklah sama ada cantuman tu berjaya ataupun tidak. Okey, itu saja penerangan saya untuk kaedah pembiakan buah-buahan. Dan terima kasih. Kita akan tengok, saya akan serahkan balik kepada Tuan Syed untuk Tuan Syed tunjukkan demo pembiakan yang kita dah sediakan lah. Okay, saya serahkan balik pada Tuan Syed. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Okey, sebelum kelas ni kita dah buat rakaman video untuk 3 jenis pembiakan tadi, markot, mata tunas dan baji. Okey, saya akan sharekan sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya akan menunjukkan kaedah markot ataupun dikenali sebagai tun. So sebelum kita mulakan kaedah ni, tinggal saya kenalkan alatan. So yang kita perlu adalah di plastik Lucina besar macam ni lah. Tali rafia, hormon pengakaran, pisau cantuman, tears, dan media yang kita gunakan adalah GV. So dia sebenarnya media yang ada dalam ni adalah kokopit yang di-press. So dia jadi macam ni lah. So sebelum nak gunakan, kita kena rendam dalam air. Dalam masa 5 minit dia akan kembang macam ni. Beza. So pokok yang kita nak buat markot pada hari ni adalah pokok jambu batu seedless. Pastikan sebelum you buat markot ataupun tut, you kena pastikan pokok yang you nak buat tu adalah tulen. So you bayangkan pokok ni ada di plot tanaman ataupun di ladang. So bila kita sampai di pokok yang kita nak buat markot nanti, pastikan pokok tu dalam keadaan sihat lah keseluruhan. So sama, tempat untuk buat pembiakan adalah di kawasan separuh matang, di mana batangnya berwarna hijau ke coklat. Saiz yang sesuai untuk buat markot adalah sebesar batang pensel ataupun jari kelingking kita. So katakan di sini saya akan menggunakan kawasan ni. So bila katakan you nak buat kawasan ni, you boleh clearkan kawasan yang you nak buat kerja daripada ranting ataupun tangkai daun ni. You boleh buang. So kaedah dia di mana untuk cantuman markot, you kena buat 2 kelaran. Di atas kelaran pertama adalah di bawah dot. Dot tu adalah tangkai daun ataupun ranting yang you buang. Ya, di sini ada dot dan di sini kita akan buat kelaran lah. Kelaran yang you kena buat adalah keliling. Ya, you kena hati-hati sebab pisau tajam ya. Ini kelaran pertama. Kelaran kedua adalah lebih kurang dalam 2 cm. So kelaran kedua tak perlu di bawah ataupun
di atas dot Kelaran pertama tadi perlu. So you kena buat perlahan. So you kena buang. So jika pokok yang kita nak buat nanti cukup air dan nutrien, so kita mudah untuk buang dia punya lapisan kulit keras ni lah. So untuk markot kita tak nak lapisan cambium pasal markot tujuan dia kita streskan pokok tu supaya dia mengeluarkan akar. So daripada lapis, macam mana kita nak tahu dia ada lapisan cambium, dia bila kita pegang dia basah. So bila kita nak buang kita kena kikis lah. Kikis sampai lapisan cambium tadi kering sampai dia kering saja, jangan sampai dia patah So you kena buang. So kita ikatkan plastik dan gunakan tali rafia pada ranting tadi. So kaedah dia, di sini saya gunakan lipatan 3 je. 1 macam ni. 2 macam ni, 3 dia jadi macam 3. 1, 2, 3 jadi. So terpulang pada you. Tapi ini adalah kebiasaan yang kita guna lah. So kita letakkan plastik ni pada ranting. So pertama adalah untuk lekatkan plastik ni pada ranting dengan mengikat tali rafia ni tadi ketat je. Bila you dah dekatkan, you kena buka balik lah plastik ni, dedahkan dia. Sebelum you nak guna GC ni, you kena letak hormon pengakaran. Tak perlu banyak So kita ambil. Kita letak di kawasan kelaran pertama. Pasal akar akan keluar di kawasan ni. Keliling So GC daripada saiz ni, you kena rendam dia jadi macam ni. So elakkan GC dalam keadaan terlalu basah. Kita kena, bila kita rendam, kita kena perah air dia supaya dia dalam keadaan lembab saja. So di sini you kena belah. Belah. Pastikan GC ni boleh menutupi semua kelaran yang you buat tadi. Senang kata kelaran yang you buat ataupun terlalu panjang dia terdedah, make sure kelaran pertama yang atas kena tutup. Tutup balik plastik Kita guna plastik Lucina, tujuan dia supaya mudah untuk kita perhatikan dia punya perkembangan pertumbuhan akar. Jika plastik warna lain pun boleh, cuma kita tak nampak pertumbuhan dia. So tali ni panjang, terus kita lilit ke atas Pastikan ikatan kemas elakkan daripada air masuk. So matikan ikatan. So kita akan cuba tengok sama ada kita punya ikatan ataupun balutan dikemas tidak, sama ada GC saja bergoyang ataupun dia bergoyang sekali dengan ranting. Jika dia bergoyang sekali dengan ranting, maknanya ikatan kita kemas lah. Ranting saja, maksudnya kita punya balutan tu dikemas untuk elakkan daripada air masuk. So dalam masa tempoh sebulan ni hingga 2 bulan, you akan nampak pertumbuhan akar lah. Jika ikatan tak kemas, air hujan masuk, dia akan berkulat, dia tak jadi. So dalam masa bila kata dia dah penuh akar, boleh potong dan langsungkan dalam polybag, dia akan jadi pokok induk yang baru lah. Sekian, terima kasih.
Okey, itu kita dah tengok tadi mengenai cantuman markot. Sekejap lagi saya akan share pula video mengenai cantuman mata tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, saya ingin menunjukkan kaedah cantuman mata tunas untuk durian. So, sebelum kita nak buat cantuman mata tunas, kita perlukan alatan dan bahan-bahan. Yang pertama, kita mesti ada pita cantuman lah. So, kalau pita cantuman di sini bersaiz 2 cm. So, kena potong bersaiz macam ni atau ikut kesesuaian masing-masing lah. So, alatan yang kita perlu ada adalah pisau cantuman. So make sure pisau cantuman yang you nak gunakan nanti adalah bersih dan tajam supaya dia memudahkan dan melancarkan kerja you nanti. So bahan yang kita kena ada adalah mata tunas. Kalau you perasan sini adalah ranting. So di celah tangkai daun mempunyai mata tunas. So selepas dipotong daun, tinggal tangkai mata tunas dan mata tunas adalah di celah tangkai daun. So bahan yang seterusnya adalah pokok penanti. So pokok penanti kita dapat melalui daripada kaedah kita tanam biji durian yang kita makan, kita tanam dan dia tumbuh. Umur yang sesuai untuk buat cantuman mata tunas adalah 5 bulan ke atas dan bergantung kepada kemahiran individu lah. So kalau saya mulakan dengan cantuman mata tunas So ini kalau kita tengok struktur untuk cantum pokok penanti, yang pertama kita tengok adalah daripada segi luaran adalah pokok yang sihat. Maksudnya daun yang hijau dan pertumbuhan daun yang cantik lah. Maksudnya dia ada 3 peringkat, pucuk, separa matang dan matang. Kawasan yang sesuai untuk buat ataupun kaedah cantuman mata tunas adalah separa matang. So saya mulakan dengan membuat rumah untuk letakkan mata tunas nanti. So sebelum tu you pilih kawasan separa matang. Di kawasan tengah lah You boleh buang kawasan yang you nak buat kerja dan supaya dia tidak mengganggu kerja-kerja you. So, rumah yang kita nak buat adalah daripada segi caranya adalah di mana kita perlu membuat kelaran kiri, kanan dan melintang. Di sini saya nak tekankan untuk mudah dan melancarkan kerja you pastikan setiap kelaran yang you buat, make sure dia bersilang supaya dia mudah putus berbenang pada kulit rumah tu nanti. So, kelaran pertama you buat sebelah kiri. So, kelaran kedua adalah di belah kanan. Handling pisau kena betul You main dengan benda tajam. So, elakkan daripada cedera lah. So, you kena. So, you dapat macam ni. So, you tutup. So, cantuman mata tunas bergantung kepada kemahiran mata tunas yang you nak ambil dan lapisan cambium. You kena jaga. So, di sini pun ada saya akan ambil mata tunas yang di sini So untuk pastikan kelaran you berjalan lancar pun sama macam tadi. Setiap kelaran mesti bersilang supaya mudah tu nak ambil ni Tangkai daun ni ada function ni. Saya tak buang supaya kita mudah nak handling mata tunas nanti. Okey. So ingat lapisan cambium kita tak nak pegang. So, bila you dah dapat mata tunas, pastikan rumah tadi you kena potong separuh supaya dia jadi berlidah untuk mudahkan you masuk mata tunas ni. So setiap kelaran ataupun kawasan yang terdedah you mesti balut lah. Cara untuk buat ikatan ni maksudnya you lilitan pertama akan tindis pada lilitan kedua. Jangan terlalu ketat Make sure lilitan ataupun ikatan yang you buat tadi
langkaukan mata tunas untuk dedahkan dia supaya dia mudah tumbuh. So setiap kelaran yang terhasil kena tutup lah. So pastikan ikatan you atas sikit lah supaya nak elak mata tunas tadi. Kena. So you matikan ikatan. So dia akan jadi macam ni lah. So you perasan. So mata tunas tadi terdedah. So daripada sini you akan boleh nampak pertumbuhan dia. Mungkin dalam masa 3 minggu akan datang dia akan pecah lah. Dia akan pecah menjadi tunas yang baru untuk, ini adalah contoh yang dah jadilah. Ini lebih kurang dalam masa sebulan lebih lah dia akan jadi pertumbuhan macam ni. So itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, dan seterusnya saya sharekan anda mengenai cantuman baji. Assalamualaikum. Masalah teknikal. Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan tunjukkan kaedah cantuman baji. Cantuman baji ni kita buat pada pokok mangga lah. So sebelum memulakan kaedah, izinkan saya perkenalkan bahan dan alatan lah. So di sini kita perlu ada pita cantuman. So pita cantuman yang bersaiz macam ni kita kena potong lah supaya sesuai dengan yang kita nak, saiz yang kita nak. Yang kedua adalah plastik aiskrim. Plastik aiskrim. Ketiga ada alatan stetias dan pisau cantuman. Keempat adalah bahan yang kita nak adalah pucuk ataupun sayon. Di sini kita menggunakan sayon ataupun pucuk mangga cokanan. Pembukulannya adalah MA224. So bahan yang kelima adalah pokok penanti. Pokok penanti ni kita peroleh daripada semaian biji mangga. Jadi mangga yang kita gunakan adalah biji mangga telur yang kampung, yang bulat, kita semai. So dia akan jadi pokok penanti lah. Sebelum kita mulakan kaedah ataupun cara pembiakan baji pada pokok mangga, kita pastikan pokok penanti yang kita nak guna ni adalah pokok penanti yang sihat. Di mana dia punya saiz ataupun umur yang sesuai adalah 7 bulan ke atas dan bergantung kepada kemahiran individu. Di sini kita mempunyai sayon mangga cokanan. So kita kena buang daun yang ada ni. Cuma kita kena tinggalkan 3 ataupun 4 helai daun. So sebelum kita nak buat cantuman baji, pastikan kita ambil saiz sayon ni dan kita letakkan di pokok penanti yang kita ada dan kita matchkan kawasan mana yang sesuai. Paling bagus adalah sama saiz. So katakan kita dah dapat di kawasan ni. So di sini saya nak tekankan kawasan yang sesuai untuk buat cantuman baji adalah di kawasan separa matang, di mana pokok penanti mempunyai 3 bahagian. So, separa matang dan matang. Kawasan yang sesuai adalah separa matang ataupun bersama saiz. Maksud saya bersama saiz, pokok penanti dan pucuk tadi sama saiz, lagi bagus lah. So, katakan di kawasan ni, saya nak potong
pastikan pucuk pokok penanti yang you dah potong, pastikan you buang jauh-jauh supaya kita nak elakkan di mana saya tekankan tadi, saiz pucuk dan pokok penanti sama saiz. So yang ni nampaklah bezanya. Tapi kan dia kadang-kadang ada yang terfikir sama saiz, dia ambil balik pucuk pokok penanti tadi, dia sambung. Okey, dia kata sama saiz, so dia ambil yang ni, dia buat cantuman ni. Dia elakkanlah, ni buang jauh-jauh sikit So bila katakan kita dah potong sama saiz, pucuk ni, pucuk pada pokok mangga tadi, you kena potong separuh lah. Jadikan macam tu. So di sini saya potong sikit. Cara dia, you kena buat raut kiri dan kanan. Maksud saya, ledakkan macam ni dan macam ni. Untuk mudahkan dia masuk, you kena tajamkan bahagian depan ni. Untuk mudahkan pokok penanti tadi bertaut. Untuk kaedah cantuman baji, you elakkan daripada kita pegang dia punya lapisan kremium lah. So dia jadi macam ni. Tajam. So kita kena buat belahan tengah supaya kita punya sayur ni mudah masuk dan dia mudah untuk dalam belahan tadi lah. So cara dia untuk buat belahan, pastikan pisau you tajam dan you letak betul-betul di tengah batang. Cara ni, you kena goyangkan pisau dan tekan. Kedalaman yang, macam ni nampak. Kedalaman yang sesuai adalah satu mata pisau. Tengah-tengah. Okay. Mari goyang. Kedalaman dia ada satu mata pisau. Jangan terlalu kuat. Saya risau nanti dia terbelah sampai ke bawah. Macam tu So, you buka. So, you masukkan. Macam ni Cara dia, you kena pegang sini, you tolak. Sampai dia rapat padat. Dia jadi macam tu lah. Selepas you dah masukkan sayuran dalam pokok nanti, you kena ikat lah. Yang ni you kena ikat agak kemas lah, dan ketat untuk elakkan dia tercabut. So, you matikan ikatan. So, dia kemas lah kat sini. Lepas tu kita kena buat sungkupan lah. Penggunaan plastik ni supaya untuk mengekalkan kelembapan dia lah. So, saya sarankan di sini, you tak boleh plastik aiskrim. Biasanya kita jumpa, kita kata, yang tu saya tak suggest pasal dalam mulut kita ada bakteria So, you buka dengan tangan supaya jadi bentuk tadi dan untuk mudah masuk. Kena patukan daun tadi. You juga boleh guna racun bulat. Sebelum you masuk plastik, you spray racun bulat. Dan boleh tutup dengan plastik Lucina. Tujuan kita guna plastik Lucina ni supaya mudah kita nak tengok dia punya pertumbuhan lah. Maksudnya kalau plastik Lucina kita akan nampak sayuran tadi, batang dia masih hijau dan dia akan mengeluarkan pucuk. Maksudnya dia berjaya lah. So dia yang ini adalah contoh yang dah berjaya. Lebih kurang dalam masa 3 minggu dia akan nampak macam dia akan pecah, so dia akan jadi pucuk baru. So bila katakan daun dia agak matang, nanti you boleh potong. So ni you punya pokok berjadi lah. Again, terima kasih. Okey, saya rasa itu saja persembahan daripada kami. Kita akan sambung dengan tissue culture. Puan Nur Aisyah akan sambung lepas ni. Ataupun Cik Rozaidi boleh masuk dahulu. Terima kasih. Jadi saya fikir mungkin Aisyah dah ready untuk ni kot. Untuk present. Dia ada di pejabat am sana.
Assalamualaikum, selamat petang. Dengar kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan silakan. Okey, saya Aisyah dari unit kultur tisu. Okey, petang ni saya akan ceritakan tentang teknik kultur tisu tumbuhan. Okey, kultur tisu tumbuhan merupakan salah satu cara untuk membiarkan sel hidup. Ia bukan sahaja diaplikasikan terhadap manusia dan haiwan, malah pelbagai jenis tumbuhan. Melalui teknik ini juga, ia boleh menghasilkan bahan tanaman yang seragam dan berkualiti tinggi secara berterusan. Antara kelebihan teknik kultur tisu ialah menghasilkan anak pokok yang banyak dalam masa yang singkat, menghasilkan varieti yang baru dan tanaman yang mempunyai sifat ketahanan penyakit, dan yang terakhir penghasilan anak pokok daripada spesies yang suka membiak daripada biji benih seperti orkid. Prosedur kultur tisu terbahagi kepada 6, iaitu penyediaan alatan dan bahan, penyediaan medium kultur, pemilihan dan penyediaan explant, pensterilan explant, penyimpanan explant dan pemindahan anak pokok ke persekitaran luar. Okey, sini ialah contoh-contoh alatan dan bahan yang diperlukan di makmal kultur tisu seperti autoclave, penimbang, pH meter, laminating floor, hot plate, freezer, water distiller, tisu, glove, parafilm, aluminium foil dan surgical blade. Selain itu juga terdapat magnetic bar, silinder penyukat, spatula, bika, flask, autoclave tape dan filter paper. Antara bahan yang digunakan dalam kultur tisu ialah seperti dalam kabinet bahan kimia ni, iaitu Clorox dan Queen 20. Okey, kita pergi ke slide seterusnya iaitu medium kultur. Medium kultur digunakan untuk membolehkan tisu berkembang menjadi anak pokok. Medium yang biasa kami gunakan di dalam makmal kultur tisu ialah MS ataupun nama penuhnya Murashige and Squash. Medium terbahagi kepada 2 iaitu medium pertumbuhan dan medium pembiakan. Kedua-dua medium pertumbuhan dan pembiakan terdapat hormon yang diletakkan mengikut keperluan setiap tanaman. Okey, ini carta alih penyediaan medium kultur. Pertama, kita sukat stok nutrien yang diperlukan mengikut kuantiti medium yang hendak kita buat. Kemudian kita timbang agar, sukrosa dan mayoinositol. Kesemua ni kita campurkan kecuali agar dan kita kacau sehingga larut. Kemudian kita uji pH medium kepada 5.7 hingga 5.8. Kemudian kita masukkan agar, kacau dan masak sehingga campuran menjadi jernih. Kita tuang campuran ke dalam kon dan tutup mulut kelalang dengan menggunakan aluminium foil. Sekali kita autoclavekan medium culture pada suhu 121 darjah Celsius selama 15 minit. Okey, medium yang sejuk kita boleh gunakan untuk meletakkan explant. Okey, ini contoh gambar yang untuk membuat penyediaan medium. Daripada stok kita tambah bahan kimia, kemudian kita campur sekali dan kita ambil paste dan sekali kita masak. Okey, kita masuk kepada step pemilihan dan penyediaan explant. Di TPU kami membuat kultur tisu pisang. Okey, sini contoh sulur pedang pisang nangka. Okey, pemilihan explant daripada pokok induk yang sihat dan tidak berpenyakit. Okey, kemudian kita bersihkan atau kita buang bahagian luar explant. Kita basuhkan explant dengan sedikit sabun untuk beberapa minit. Kita basuh explant di bawah air mengalir selama 1 jam dan selepas 1 jam kita masukkan explant yang telah dibasuh tadi ke dalam laminating floor. Okey, ni gambar seperti yang ada di slide. Ni nombor 1 tu contoh tisu pedang pisang nangka. Yang kedua kita lalukan air selama 1 jam dan yang ketiga ni kita dah siap, kita lalukan air, kita masuk ke dalam laminating floor untuk proses seterusnya lah pemotongan. Okey, ni kita dah masuk dalam laminating floor. Kita cuci explant tadi dengan 100% Clorox dengan beberapa titik 20 selama 30 minit. Sepanjang 30 minit kita perlu kacau lah selang-seli
Kemudian dah selepas selesai 30 minit, kita cuci eksplan tadi dengan air sulin steril sebanyak 3 hingga 4 kali sehingga betul-betul hilang kesan klorok tu. Lepas kita dah cuci, kita buang, kita ambil dengan satu-satu eksplan tu dan kita potong. Kita buang selapis hingga selapis lah sehingga tinggal yang bentuk yang kita inginkan lah. Okey, macam ni ya. Slide ini pula kita tengok dia buang bahagian luar sulur. Daripada satu sulur tu kita akan potong kepada 2 hingga 4 bahagian. Kemudian kita masukkan eksplan tu ke dalam medium yang kita buat tadilah, buat sebelum ni. Okay, medium tu ikutlah. Yang kita guna ni medium pembiakan, medium pertumbuhan dulu. Medium ni kita dah selesai, kita letak eksplan, kita akan tutup dengan aluminium foil dan parafilm. Sekali kita labelkan lah seperti apa yang kita buat sama yang macam ni, kita tulislah pisang nangka dan tarikh yang kita buat. Selepas sebulan kita akan buat proses subculture pula untuk membanyakkan pucuk. Okay, selesai kita buat pemotongan tu, kita simpan. Kita pergi ke step penyimpanan eksplan pula. Kita simpan medium yang mengandungi eksplan tadi tu di dalam bilik yang mempunyai sumber cahaya untuk proses pertumbuhan pucuk dan akar. Pemerhatian terhadap pertumbuhan dan pembahagian sel boleh kita lakukan selepas 4 minggu. Okey, ni contoh perkembangan pertumbuhan anak pisang untuk membentuk individu lengkap daripada 2 hingga 3 minggu. Okey, lepas tu kepada sebulan, sebulan 2 bulan dan dia akan jadi lengkap sepokok. Jadi satu pokok yang lengkap dalam tempoh 5 bulan. Okey, ni contoh-contoh eksplan yang rosak disebabkan oleh kulat, bakteria ataupun virus lah. Hari sekali selepas pokok tu dalam tempoh 5 bulan dalam flask, kita boleh pindahkan anak pokok tadi ke persekitaran luar. Okey, daripada dalam anak pokok dalam flask tu kita akan keluarkan, kita bersihkan anak pokok tersebut. Daripada ni agar tu lah, medium tu kan daripada agar tadi, kita buang habis semua dan jadi seperti dalam ni lah anak pokok saja. Lepas tu kita sediakan polybag yang mengandungi peat moss untuk kita tanam anak pokok tadi. Okay, kita tanam dalam medium dan kita letakkan pokok tersebut di bawah naungan. Dan selepas dah lebih kurang 2 hingga 3 bulan, pokok tersebut kita boleh tanam ke ladang. Okay, ini contohlah anak pokok yang ada di TPU. Dan bolehlah untuk dijualan dan untuk tanam ke ladang. Okey, terima kasih. Okey. Sekejap Baik. Dah Syah? Dah siap? Dah okey. Dah ada soalan? Boleh close kita punya sharing tu dulu. Okey. Okey, itu tadi kita dah pun kongsikan dengan semua berkenaan dengan apa nama kaedah-kaedah pembiakan yang ada di tempat kita lah dan yang kita biasa buat di Pusat Pertanian Putra, nama baru. Masih ramai yang tergeliat lagi, masih TPU lagi. Kan? Cumanya itulah, yang lain senyap je ni student-student ni, ke tidur ke, faham ke, tak faham ke? Itulah, suruh buka tidur pun tak mau buka lagi. Faham Kalau Sebab saya dengar pun macam tak faham sebenarnya. Tu saya heran tu. Respon guys, respon. Alright. Jadi katakan kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh tanyalah pada kita semua. InsyaAllah kita akan share yang mana kita tahu, yang mana kita boleh jawab, insyaAllah kita akan jawab lah. Sebab saya rasa benda ni agak kompleks juga. Jadi mungkin boleh ambil yang mudah-mudah kan, tengok. Yang tak faham bertanya, ya. Setuju. Kita buka sesi ni untuk soal jawab Ya. Setakat ni saya belum dapat lagi apa-apa respons. Cuma ada satu pelajar tanya video berkenaan cantuman tadi boleh dapat dekat mana, dia tanya. Oh, video tu eksklusif tu. Video tu memang kita buat untuk ni. Tapi saya rasa insyaAllah kita cuba
Kita cuba upload, kalau kita nak bagi satu-satu susah juga. Saya ingat mungkin kita akan upload di YouTube kot. Mungkin boleh tengok kat situ lah. Nanti apa-apa pun nanti kita akan bagi tahu pada Dan Cik kita Azam. pun betul. Dan kita pun ada rakaman Ya, Facebook betul. ni. Kalau dia orang tengok semula nanti dia orang boleh, you all boleh nampak. Ya betul, Dia betul, boleh situ. ada. Tengoklah nanti. Mungkin kalau kita boleh buat satu Facebook apa dah ataupun YouTube channel, nanti kita mungkin boleh share dengan Cik Azam ke Cik Tamizi ke ataupun mana-mana tim daripada Assassin, kita akan share lah. Baik. Sementara menunggu soalan, saya nak tanya juga apa kalau boleh lah. Ya, ini soalan umum lah yang kita biasa dengar lah orang awam tanya kan. Kenapa bila dia beli pokok dekat nursery, nampak elok, bawa balik tanam sekejap pokok mati? Biasanya apa dia punya kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pokok tu tak survive? Ini pun sebenarnya soalan lazim juga ni Tuan. Kan? Memang soalan lazim. Kadang-kadang lebih ekstrim daripada tu soalan dia. Jawapan saya lain, tapi saya nak dengar juga jawapan daripada biasanya dia orang ni yang biasa selepas kita bersoal jawab balik dengan dia orang, kita tanya kenapa pokok jadi macam tu, yang pertama ni dia orang tak jaga. Dia orang tak siram. Itu biasalah. Kadang-kadang dia letak, dia tinggal. Kita pesan juga. Kita pesan kalau kata ambil pokok kita ni, kalau tak terus tanam, at least jaga dulu letak di tempat teduh. Sekurang-kurangnya. Contoh macam pokok durian kan, kalau dia ambil pokok yang baru masih kecil, kalau yang saiz besar sikit, 3 kaki ke 4 kaki tu tak ada masalah. Yang lebih kurang 1 kaki ke 2 kaki dia ambil, kemudian dia letak kat tempat panas, letak kat belakang rumah, dia tak berteduh. Jadi memang layu lah. Lagi pula terlupa siram. Memang biasanya benda macam tu berlaku. Dia tak siram. Ya, dari segi penjagaan. Ini belum masuk ladang lagi. Kalau dah masuk ladang pun ada juga. Pun sama juga. Kebanyakannya jawapannya tak siram, ataupun bila dah besar sikit tak dibagi baja dan sebagainya. So dia akan jadi macam tu. Kalau saya boleh kongsi sikit lah, kalau jawapan saya lah, saya punya observation lah. Macam tadi Tuan Syed present, media yang kita guna adalah tanah peroi kan. Ya, itu cara yang bagus tu sebenarnya nak bagi tahu, sebab kebanyakan nursery saya tengok dia orang cakap dia orang guna topsoil. Tapi sebenarnya dia orang pun tak tahu itu sebenarnya bukan topsoil. Banyak yang saya jumpa mereka guna tanah yang banyak clay. Tanah dekat mana-mana atas tu diambil kan. Clay tu tinggi. So bila pokok ni bila tanam banyak clay, tanah jadi keras. So dekat nursery jaga elok, bawa balik memanglah akan pecah dan sebagainya. Saya personally banyak beli pokok yang kena macam tu. Dia nak buang daripada clay tu memang susah. Akar tak akan keluar dan lama-lama dia mati. Itu kalau saya punya personal observation lah. Tapi baguslah kita mention sebagai tanah peroi sebab topsoil susah nak dapat sebenarnya. Memang betul. Sebab itu kita tak berani, nanti kan orang kata kita membohong. Kita memang kita pakai tanah peroi. Sebab betul. Zaman sekarang mana kita nak cari topsoil? Tak ada. Betul. Tak ada. Memang sangat tepat. Jadi kita tanah peroi lah. Rakan-rakan yang memantau di Facebook, ada soalan tak? Saya tak dapat pantau di Facebook sebab saya tak dapat connect line dengan office ni. Okey, ada soalan daripada Wan Nur Ain binti Wan Nur Hisham. Dia tanya kenapa pokok dalam balang tadi tu untuk tissue culture boleh kena kulat dan sebagainya. Okey. Ini Aisyah nak jawab ke Fida jawab ke saya jawab? Mana dia orang? Jadilah jawab. Okey. Nak saya jawab? Siapa-siapa pun boleh. Okey. Biasanya betul. Ada possibility, ada kemungkinan yang proses pensterilan tu tak betul. Ada kemungkinan. Kadang-kadang biasanya handling. Kalau saya tak pasti yang student kita ni biasa ada buat tissue culture atau tidak, atau pernah nampak ataupun tidak. Biasanya di dalam tissue culture ni kita memang buat dalam keadaan yang sangat steril lah. Kebersihan tu paling penting. Cuma kalau dah proses pensterilan tu, dia ada formula dia. Kadang-kadang kita tak pasti. Sebab tu kita kena buat try and error. Air lalu berapa minit, ada setengah jam, ada 15 minit. Klorok nak letak berapa. Dia ada sukatan-sukatan tertentu. Yang mana kita dah tahu, kita jadikan satu resepi. Mungkin kita kata klorok 80%.
Lepas tu etanol 70% berapa minit. Itu boleh jadikan dia resipi dia. Yang mana biasa tak jadi tu mungkin juga ada possibility macam saya kata proses pensterilan tu tak betul. Jadi mungkin tak cukup dia punya klorok dia. Kita kata apa nama? Kita try 50% tak jadi. So ada kemungkinan lah. Mungkin dia perlukan 100% klorok dan sebagainya. Ada kemungkinan tu. Kemungkinan yang kedua ialah proses handling kita di dalam kebuk lamina tu sendiri. Dia ada kebuk lamina atau kita panggil lamina airflow buat kerja dalam tu. Mungkin dari segi tu kita tak steril betul. Tak bersih ataupun tangan kita yang kita buat tu tak bersih ataupun kita tak pakai mask, kita terbersin, kita bercakap dalam tu. So itu semua kemungkinan yang berlaku. Ya betul. Tak begitu steril, itu puncanya. Okey, soalan seterusnya ni berkaitan dengan masih dalam nursery tadi pasal polybag. Dia tanya Nur Syafiqah, dia tanya bagaimanakah cara yang terbaik untuk pindahkan anak pokok yang dibeli supaya tidak merosakkan akar. Okey. Betul untuk pindahkan anak pokok tak rosakkan akar. Apa teknik dia nak pakai? Maksudnya kaedah penanaman ini kan? I think dia nak pindahkan, dia beli daripada nursery, bawa balik, dia nak tanam. Dia nak tanam. Ada dulu saya biasa jumpa kadang-kadang kalau pokok yang post ni lah, dia orang suruh rendam dulu dalam air sampai lembut, semua buang akar. So recommendation daripada Encik Mat Rozaidi macam mana? Okey. Biasanya kalau kita cerita direct ke tanam ladang Yeah. Kalau kita nak tanam ladang, sebaiknya kita ni lah, tanah kita ni polybag tadi tu persediaan tanah kita lah, persediaan tanah kita sebelum kita buat transplant ke ladang, kita kena buat lubang mengikut saiz yang sesuai. Kita ambil yang biasa orang akan ambil 4x4 lah, dua mata cangkul tu, 4x4 dalam bersama, lebih kurang tu. Satu mata cangkul tu lebih kurang 2 kaki. So kita buat 2 kaki kaki 2 kaki, maksudnya 4 kaki kali 4 kaki dalam pun sama. Lebih kurang macam tu lah. Kita buat kedalaman macam tu. Lubang. Kemudian kita letaklah sikit gemburkan tanah tu dengan baik. Masukkan ke dalam lubang dan masukkan juga bahan organik lah. Biasa kalau amalan biasa orang akan letak baja teh ayam proses, yang itulah. Kemudian ada letak kapur juga sikit. Dan kemudian kita masukkan kita punya pokok teh lah. Buang polybag. Buang polybag, jangan main tarik je. Kalau main tarik memang berterabur lah. Jangan tanam dengan bag-bag sekali Ada pula yang tanam dengan bag-bag, tak boleh. Biasa kita kena buka polybag tu berhati-hati. Tak kisah macam mana pun, mungkin kita buka dia dengan pisau, terbelah. Nak tunjuk tu tak ada bendanya, susah. So kita belah dan belah bawah dia dan kita buka. Jangan kasar-kasar. Kalau kita tarik kasar-kasar dia akan berderai. So dia akan berderai pun susah kita nak tanam nanti. Okey, ada soalan lagi. Banyak juga soalan masuk ni. So kita cuba tanya sikit lah. Antaranya soalan-soalan basic lah, apa yang dimaksudkan tanah perui itu. Dia tanya tanah perui tadi tu tanah apa dia panggil? Oh okey. Tanah perui tu campuran apa dia kata tu Ya ada kat chat tu. Okey. Tanah perui ni macam mana kita nak kata? Dia tanah selain daripada tanah atas. Dia macam mana kita nak cerita ni Cik Azam, dia ada lapisan horizon kan? Kalau saya boleh bantu sikit lah. Tanah ni dia ada tekstur dia ada pasir, dia ada clay, tanah liat tu kan? Dan dia ada silt juga. Jadi tanah perui ni adalah tanah yang rasionya bagus. Maknanya dia tak akan jadi terlalu padat. Kemudian kalau kamu siram air tu lama-lama dia akan terus keluar kat bawah. Kalau dia tak perui, dia akan jadi compact. You siram air dia jadi macam tanah liat tu. Itu tak. Ya, itu maksudnya banyak clay. So dia waterlogged. Ya betul. Dia akan Okey, boleh kita terus kepada soalan seterusnya. Antaranya adalah ni, pasal berkenaan dengan marcoting tadi. Dia nak tanya adakah saiz kelaran tu memberi efek? Maknanya kalau kecil sangat ke besar sangat ke, adakah memberi kesan? Jujurnya dia tak ada memberi kesan sangat. Jujurnya dia tak ada memberi kesan. Cuma yang penting ialah bahagian tu. Macam kita dengar tadi Cik Karizan dan juga Cik Rosman dalam video,
Dia Ya. kata dia sebenarnya pokok ni dia ada 3 part. Dia ada 3 part. Part matang, part sudah ada matang dengan part yang muda. Yang muda yang paling ujung tu lah, yang ada daun dan sebagainya. So kita akan pilih part yang terbaiknya ialah part separuh matang. Boleh juga buat kat matang tapi persennya tak begitu bagus kejayaan dia. Ya. Jadi yang persen yang terbaik adalah di kawasan yang separuh matang lah, sebab di situ sel ni aktif membagi. Okey, ni soalan dia lah berkaitan dengan marketing. Based on experience lah, adakah menggunakan GV tu jauh lebih baik berbanding menggunakan media lain? Sebab saya personally saya suka guna kokopit tu. Sebab saya biasa guna tanah, dia jadi padat sangat, dia tak nak keluar. Kokopit okey, tapi kalau GV saya tak pernah try. So adakah itu recommended? Dia ada atau tak ada beza, sama je? Jujurnya tak ada beza. Dia tak ada berlaku cepat, tak ada pun akar tu berkeluar cepat pun. Sebab itu hanya media, sebab dia tak ada mengandungi hormon dan sebagainya. Yes. Dia depend on mudah kita ataupun cara kita manage macam mana. Okay. Yang kita pakai GV ni sebenarnya dia lebih mudah. Sebab kita rendam dan kita guna terus koyak. Benda siap ada kan. Tapi kalau ikut amalan kita kalau kita nak jimat, satu GV tu mungkin kita boleh dapat 2-3 pokok. Kita koyak kecil-kecil. Tapi untuk tujuan pengajaran kita pakai satu, betul tu kita pakai terus. Betul-betul. Kalau pakai kokopit, masalah dia nak letak tu, dia berterabur, payah. Ya, saya setuju lah, GV nampak lebih mudah. Okey, kemudian seterusnya soalan berkaitan dengan tissue culture. Saya pun tertanya juga tadi, macam menggunakan Clorox tadi, ada sampai 100%. Adakah dia akan menghakis tisu pada explant yang kita guna? Okey. Dia sebenarnya bergantung kepada berapa lama kita pakai. Dia ada timing, macam saya kata tadi. Ada yang pakai 15 minit, ada yang pakai setengah jam. Tapi jujurnya dia memang tujuan dia mengkakis lah. Dia mengkakis untuk membunuh bakteria dan juga virus dan sebagainya. Itu memang tujuan dia. Cuma berapa lama exposure dia di dalam timing tu yang kita nak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu, kita try and error macam saya kata tadi, ada setengah jam, ada 15 minit, 20 minit tengok. Tapi yang kita akan ambil ialah bukan di luarnya. Kita akan potong dan kita ambil di bahagian dalamnya. Itu. Jadi itu tak terdedah. Maksudnya kalau terdedah pun sikit lah, mungkin dia ada resapan tu sikit. Yang luar tu memang out lah. Kita tak boleh tanam. Kita tak boleh ambil sel yang dia berada di luar. Direct dengan kontak dengan Clorox kita tak boleh ambil. Okey. Baik, sambungan ni soalan daripada saya pula lah. Berkaitan dengan tissue culture ni kan. Antara tanaman-tanaman yang agak tinggi dia punya potensi untuk berjaya dengan tissue culture lah. Selain pisang ni, tanaman apa je? Okey, ini based on experience saya lah. Ya, ni based on based on experience saya. Yang saya tengok yang ada potensial ialah nenas. Okey. Nenas salah satunya yang ada potensial. Cumanya yang ada isu sekarang ialah nenas MD2. Okey. Nenas MD2 ada masalah sikit. Kalau kita tengok Jabatan Pertanian pun tak recommend MD2 kita ambil daripada tissue culture. Sebab dia ada variation daripada soma clonal tu. Dia ada masalah sel soma tu. Ada tanaman-tanaman lain mungkin yang biasa orang guna tissue culture. Sebab orang awam pun kebanyakannya tak faham tissue culture ni, walaupun basic sikit-sikit disebut tissue culture. Sikit-sikit disebut tissue culture. Saya biasa malas nak explain lah, so student pun patut tahulah. Tissue culture ni adalah satu kaedah pembiakan dia sebenarnya. Betul. Dan tak semua benda boleh guna tissue culture kan. Semua benda boleh. Ya. Pada saya semua benda, cuma maksud saya ialah dari segi kaedah tu lah, kaedah pensterilan tu yang kita nak kena kesesuaian. Kita kena buat. Baik. Alright, seterusnya adakah ni soalan umum lah, dia tanya anak pokok apa yang dijual dekat TPU? Dia tanya soalan tu. Dan okey. Banyak sebenarnya, banyak. Tapi yang paling kita akan cerita yang paling top ialah durian lah. Durian paling top. Durian, rambutan. Dua ni paling top. Dan last sikit pusat jualan TPU sekarang kat mana Cik Rozaidi? Dekat Putramat. Dekat kita jalan mengalir ke golf tu. Masih di situ lagi Masih situ. Oh, sebab saya ingat dulu last saya pergi dia macam dah pindah milik Saya pun tak pasti dulu. Betul. Putramat dulu ceritanya dia dah bertukar milik kepada UPM Holding. Okey, ya. Kemudian so, tapi nursery masih kat tempat kita. Kemudian dia tak boleh survive, dia serah balik pada kita. Oh, dia dah serah semula. So serah saya tak tahu. Saya ingat masih lagi under tu dan masih lagi tak ada jualan.
Okey, Ada. antara pokok Baru lagi. banyak pokok buah-buahan lah kalau you all nak tahu dijual Ya. di situ ada banyak lah. Memang antara Banyak. top adalah durian. Okey. Ya, Alright, memang top. soalan seterusnya, anak pokok apa yang paling susah nak jaga dia tanya. Anak pokok apa paling susah jaga? Soalan terlalu umum tapi tak apa, boleh je jawab. Kalau nak kata susah jaga di nursery ataupun di ladang? Itu soalan juga tu. Tapi kalau untuk di nursery pada saya sama saja, tak ada masalah apa pun. Semua tak ada masalah. Cuma yang masalah kita yang paling ketara ialah rumpai. Rumpai tu memang agak tedious lah, memang agak meletihkan, merumitkan, melecehkan. Sebab kita nak kena merumpai selalu. Walaupun kita cuba sekarang ni, kita letak sungkupan guna cocoa fiber pun masih ada. Tapi kurang sikit lah berbanding tu. Masalah utama dia ialah rumpai. Kalau sekadar kulat ataupun serangan penyakit tu tak ada masalah. Kita boleh ada racun kulat dan racun serangga. Okey, ada satu soalan lagi dia tanya, saya ingat sepatutnya kalau dia dengar tadi dah ada jawapannya. Bagaimanakah proses memindahkan explant daripada flask ke tanah? Dia tanya dengan media sekali ya. Fahri kan dia cuci kan. Jawab bolehlah jawab juga. Ya, dia kena dia tak boleh masuk dengan tu, dia kena cuci. Kalau tidak nanti dia berkulat. Betul. Media tu dibersihkan. Media masuk dulu, kita masuk dalam kalau amalan kita pakai Pitmos. Pitmos mudah lagi lah. Dia peroi dan senang masuk. Okey, berkaitan dengan cantuman baji, katanya pokok penanti kena potong sama saiz dengan pokok sion. Pokok penanti dipotong tak mengikut saiz yang dipilih, adakah akan menyebabkan kegagalan? Sion tak sama saiz dengan penanti. Dia nak kata gagal tu tak juga. Kalau dia match, lebih mudah kerja kita. Kalau dia besar dan contoh sayon tu besar dan penantinya kecil, dia susah sikit kita nak buat. Boleh buat tapi kita susah. Sebaiknya kita nak matchkan dengan dia. Walaupun dia besar pun kita cuba akan carikan ruang yang match. Tapi susahlah untuk pengurusan kerja kita. Dan kebarangkalian tak jadi tu dia depend on the skill. Itu saya kata. Pembiakan tanaman ni semuanya skill. Setuju. Benda ni memang memerlukan kemahiran dan kena biasakan. Saya buat pun selalu tak jadi. Saya terus terang, saya buat tu tak jadi. Memang mati semua macam-macam lah. Walaupun dah follow betul-betul dia punya instruction tu kan. Dia kena ada betul-betul ada pengalaman. Macam orang masak lah. Semua orang boleh tengok resipi masak. Tengok sama tak rasa dia kan. Kalau betul. Semua rasa, semua orang boleh jadi tukang masak. Itu dia memang kena ada skill. Itu ni memang kemahiran ekstra. Nak master tu, dia kena hari-hari buat. Yes. Dia satunya skill. Bila kita hari-hari buat, dia akan datang skill tu. Dan dia ada pemerhatian yang benda ni tak ada dalam kan dia pemerhatiannya hanya ada pada orang yang buat lah. Macam saya cakap tadi lah, orang masak. Dia bagi resipi, semua orang masak. Orang tukang masak dia tahu. Okey, ada soalan lagi tak? Saya nampaknya belum nampak apa-apa soalan lain. Atau ada rakan-rakan saya mungkin nak bertanya? Kita boleh bertanya kepada pakar yang lebih berkaitan. Kalau kita kat asasi pun kita kepakaran kita masing-masing berbeza. So, ada soalan lain? So, setakat ni di TPU untuk tissue culture memang pisang saja. Kita ada buat 2-3 benda lagi. Kalau sebab ini kita cerita pasal pembiakan buah-buahan. Kita juga ada sedang cuba buat pokok-pokok buah yang lain, contohnya pokok tin, pokok fig. Okey. Itu salah satunya pun jadi, alhamdulillah nampaknya ada. Dan yang sekarang ni yang paling kita buat ialah benih cendawan. Oh, okey, good. Benih cendawan kita buat. Ya. Ada banyak juga variety daripada luar. Jadi maksudnya kita tak beli benih daripada luar, kita pakai benih yang kita ada dan kita bagi di unit cendawan. So dia buat production. Okay. Quite interesting lah. Agak menarik sebenarnya untuk orang yang nak belajar berkaitan dengan tissue culture. Okay. Medium yang mengandungi explant ditutup dengan parafilm. Dia tanya kenapa? Masa kita buat medium tu kena tutup. Yang mana tadi? Masa buat tissue culture. Actually, kenapa medium tu ditutup dengan parafilm? Medium ataupun flash tadi? Flash tadi kan? Ya, dalam medium yang mengandungi explant tadi tu. Maknanya kita tak talam, kita tutup je. Ya, kita memang kena protect dia. Yes. Sebab apa? Kalau kita tak ikat dengan parafilm, dia ada kemungkinan dia terbuka. Kalau kita nampak aluminium foil tu, dia mungkin terbuka. Kadang-kadang kita buat tak ketat dan sebagainya. Ataupun kita buat dia terkoyak atas dia.
Ini biasa sebab saya ada pengalaman tu. Biasa kita buat, kita tutup atas tu, dia terkoyak sikit. Jadi takkan kita nak ni, betul kita ikat, kita balut dengan elok lah supaya tak tercemar dari pendedahan. Bila kita terdedah kat luar nanti, kalau kita tak tutup dengan baik, kita nak elakkan pencemaran sebenarnya, sebab kita dah daripada awal buat tissue culture ni, yang pentingnya adalah sterilize. Ya, Kalau kita tak itu tutup, yang paling dia penting, masuk kebersihan tu. macam apa. Ya. Seterusnya ada lagi tak soalan? So far nampaknya belum ada. Saya tengok sekejap kalau ada mungkin daripada WhatsApp. Okey, saya rasa ada juga. Cantuman baji atau mata tunas, mana yang lagi baik untuk pokok durian? Cantuman baji atau mata tunas, yang mana lebih baik? Pada saya dua-dua tu baik. Dua-dua tu bagus. Cuma yang baiknya untuk baji ni ialah kita cepat. Ya. Kita lebih cepat lagi dapat hasil. Tapi untuk kita, ni jawapan jujur ni, untuk kita di UPM ni, kita nak jimatkan mata tunas tu. Kalau kita kakak satu sayur tu, dia ada banyak mata tunas. So kita cucuk baji dan kita akan rugi 5-6 mata tunas kat situ. Tapi dia kebaikannya dia cepat. Tapi kita pula, kita nakkan mata tunas tu kita sayang. So kita ambil satu mata tunas, daripada satu ranting tu katakan ada 5. So kita dapat 5 pokok kita boleh buat dalam satu ranting mata tunas. Sebab itu biasanya kalau beli anak pokok di yang jenis cantuman ni, you akan nampak biasanya jenis cantuman mata tunas, dia nak ikut tepi tu. Dia nak ikut tepi. Dia nak jimatkan daripada atas. Dia naik ke atas. Betul. Dia jimatkan dia punya, sebab satu sion ada banyak mata tunas, satu jawapan dia tadi. So dari segi baik atau tak baik, dua-dua sama je sebenarnya. Dua-dua sama. Betul baiknya dia cepat lah, dia cepat sikit. Cepat besar. Betul. Okey, saya nampak empat macam dah tak ada soalan. Rakan-rakan saya, Encik Temizi ke, kalau ada apa nak tanya, kita boleh berbual-bual juga di sini. Rasa ada satu soalan kat Facebook lagi. Ada lagi kat Facebook? Tolong share, saya tak boleh tengok Facebook lah, Encik Temizi. Saya sampaikan Sila. Alin, tanya nursery perlukan certain suhu yang optimum ke untuk penjagaan anak pokok, medium dan lain-lain? Dia tanya pasal suhu. Adakah nursery perlukan certain suhu yang optimum untuk penjagaan anak pokok dan medium? Tak jelas apa suhu? Dia tanya ada suhu yang optimum untuk penjagaan pokok di nursery. Adakah perlu? Setakat ni kita tak ada pula ambil data suhu. Tapi jujurnya untuk nursery ni biasanya kita perlukan tempat kawasan yang teduh lah. Kalau biasa kalau pakai shades, kita pakai shades berapa persen? Kita pakai shade untuk atap yang biasa tu kita pakai 50%. 50% jawapan ni lah. Dia kan kita biasa tak ambil suhu, kita biasa guna peratusan shade. Light tu, shading tu. Ya, shading tu 50. Tapi 50%. Ya, saya pun setuju macam tu. Kalau untuk untuk kita buat baji tu, kita perlu lebih shade lagi. Lagi. Kita dah ada 50%, sampai kita tambah 70. shade lagi, mungkin dalam 70% saya fikir. Ya, 70 biasanya. Sebab kita nak kurangkan dia punya transpiration rate tu, nak kurangkan kadar tu. Betul. Setuju. Ada lagi tak Miji? Tak ada dah. Tak ada lagi dah soalan. Kat Facebook tak ada dah. Okey, saya tengok pun kat sini dah tak ada. So saya minta para pelajar, you all nanti boleh tengok semula rakaman ni, sebab you all semua maklum kan, selain daripada ilmu yang banyak you boleh dapat kat sini, saya pun banyak belajar juga kat sini. Okay, kita tengok sama kita sharing. Ya, perkongsian yang mereka ada, kita pun belajar juga sebab banyak benda-benda baru kadang-kadang kita tak tahu kan. Macam tissue culture tu saya tak pernah buat honestly. Saya hanya pernah baca, pernah tengok, ada kursus tak pernah pergi. So bila saya tengok, saya pernah tengok orang buat. So adalah benda-benda baru macam Clorox tu saya tak tahu dia guna Clorox sampai 100% kan, boleh guna. So itu antara benda-benda baru lah. So untuk you all juga, saya galakkan untuk you tengok balik nanti rakaman di Facebook untuk sebab kita akan guna part of the content ni untuk kita punya soalan quiz nanti. Okay, so saya rasa kita boleh tamatkan kita punya sesi ni lah kalau tak ada apa-apa, Cik Temizi.
sesi amali kita pada petang ini. So saya bagi pihak bidang pertanian mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada semua pembentang daripada Tuan Syed sampai kepada Cik Rozaidi tadi. So dengan itu kita ucapkan terima kasih juga kepada semua pelajar atas kehadiran anda. So masing-masing isi attendance masing-masing So terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Terima kasih. InsyaAllah. Okay, terima kasih kembali. Terima kasih. Okay. Terima kasih JATTP. Terima kasih semua. Okay. Terima Alright. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.